Assalamualaikum kepada semua. Semoga salam sejahtera. Saya Atila Rika atau boleh dipanggil saja dengan gelaran AR. Saya juru pulih tenaga, kaunselor, Grandmaster Asma Quantum Reiki dan jurulatih kehidupan dan rohani anda. Pertama sekali di sini saya nak menjelaskan bahawa bila saya katakan bahawa saya adalah jurulatih rohani, harap maklum saya bukan ustaz atau ustazah. Saya bukan hendak berbicara tentang agama di sini. Walaupun di dalam kehidupan secara amnya kita tidak boleh lari dari tuntutan agama dan harus sentiasa mengingatkan diri kita kepada Allah dan kejadian alam semesta. Okey, disebabkan isu berulang yang sering timbul semasa sesi kaunseling dan terapi dengan klien-klien saya tergerak untuk bercakap tentang perkara ini dan berkongsi maklumat dengan anda semua supaya dengan pergerakan dan perubahan masa kita dapat mengurangkan kejadian sedemikian dalam kehidupan kita dan kehidupan generasi keturunan selepas kita. Ini telah menjadi antara punca masalah terbesar dalam masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu juga ya. Okey, adakah kita perasan bagaimana kesilapan atau situasi yang berlaku dalam kehidupan ibu bapa kita kadang-kala turut berlaku kepada kita? Atau bagi mereka yang lebih tua dalam usia, adakah anda perasan bagaimana kesilapan yang telah anda lakukan atau situasi dan perjuangan yang anda alami dalam hidup anda juga berulang dalam kehidupan anak-anak anda dan cucu-cucu anda yang mungkin mempunyai kaitan dengan kitaran corak atau ritual yang dijalankan sejak zaman ibu bapa dan datuk nenek anda sendiri, atau mungkin lebih teruk lagi dari zaman nenek moyang anda. Okey, sebagai contoh, mari kita ambil kira satu senario dan saya akan menggunakan kesimpulan daripadanya sebagai garis panduan untuk kita gunakan sebagai rujukan. Okey, katalah seorang wanita berkahwin dengan seorang lelaki. Okey, mereka jatuh cinta gila-gila lah. Okey, selepas beberapa tahun berkahwin sambil keluarga mereka membesar dengan kelahiran dan penjagaan anak-anak, suami terlibat dengan dadah dengan beberapa kawan yang tak baik perangai lah. Okey, dan dia menjadi penagih. Mereka berdua bekerja dan mempunyai 4 orang anak dan mereka bergaduh setiap malam. Okey, si suami juga akhirnya mendera isterinya secara lisan, emosi dan fizikal. Maksudnya pukul bantai. Dia juga mencuri wang isterinya untuk mendapatkan dos dadahnya apabila dia kehabisan wang. Yang memburukkan lagi keadaan adalah pasangan ini mempunyai anak-anak. Kanak-kanak ini melihat dan tidak menyukai apa yang dilakukan oleh bapa mereka kerana melihat penderitaan dan kesakitan yang ibu mereka alami. Mereka membenci ayah mereka kerana mereka rasa yang apabila dia mengisap dadah, dia akan mula mendera ibu mereka. Jadi anak-anak melihat pergaduhan, pertengkaran dan segala yang tidak menyenangkan antara si suami dan si isteri dan betapa sukarnya untuk hidup dengan seorang penagih sebagai bapa. Kemudian, sudah tentu terdapat juga hari-hari di mana apabila keadaan berjalan dengan baik dan mereka ada beberapa hari dalam sebulan yang dipenuhi dengan kegembiraan dan sorak ketawa. Dipendekkan cerita, beberapa tahun kemudian, isteri dan suami tersebut akhirnya bercerai kerana perbezaan yang tidak dapat dileraikan dengan masalah penderaan, penyalahgunaan dan penagihan dadah pada si suami. Dia juga si isteri mendapat hak penjagaan anak-anaknya dan telah pun berkahwin lagi dan meniti kehidupan yang sangat bahagia dengan suami baru. Anak-anaknya juga kini sudah dewasa semuanya dan sudah berkahwin juga. Okey, setelah bertahun-tahun kemudian dari insiden bekas suami, si ibu mula menyedari bahawa ketiga-tiga anak perempuannya ni akhirnya mempunyai seorang suami yang juga menagih dadah dan mendera isteri sama seperti bapa mereka. Okey, jadi anak lelaki tunggalnya juga kini penagih dan berkahwin dengan seorang penagih lain. Dan anak lelaki serta isterinya ini saling mendera antara satu sama lain. Dia tertanya-tanya bagaimana anak-anaknya akhirnya berkahwin dengan pasangan yang entah bagaimana adalah
sama atau replika bapa mereka sendiri dari segi pemikiran, perangai, sikap dan tingkah laku, dan mengulangi kehidupan yang sama dengan si ibu tersebut. Okey, jadi sekarang saya akan berkongsi sebab mengapa ini semua boleh berlaku. Okey, jadi yang pertama, ibu sebagai jiwa yang hidup di bumi dan melahirkan anak-anak tersebut, okey, tidak menghiraukan aturan alam dan ajaran Tuhan yang semula jadi. Dengan kata lain, ini juga bermaksud undang-undang dari segi halal dan haram, baik atau buruk, salah atau betul, termasuk undang-undang Tuhan dan alam semesta. Okey, dia hidup dalam keadaan menafikan dan tidak mahu membuat keputusan penghakiman dari minda dan naluri sendiri tentang keadaan perkahwinan dan rumah tangganya yang tidak lagi bahagia dan penuh dengan penderaan yang sebenarnya boleh menjejaskan minda dan kehidupannya serta anak-anaknya secara fizikal dan secara batin, atau yang boleh kita panggil secara atau melalui badan tenaga yang merangkumi penglihatan, pendengaran dan perbuatan, okey, yang membawa kepada pemikiran, perasaan dan tindak tanduk. Okey, ada sebab mengapa Tuhan meletakkan perintahnya dan menilai apa yang salah sebagai salah. Okey, mendera pasangan anda adalah salah dan itu adalah satu perbuatan yang berdosa. Kita tidak sepatutnya berdiam diri mengenainya dan bertolak ansur dengan apa yang salah walaupun kita sangat mencintai orang yang melakukan kesalahan atau penganiayaan tersebut. Seperti dalam Islam ada mengatakan tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Okey, jadi kita taruhkan aturan Tuhan dan alam semula jadi yang menjejaskan badan tenaga kita yang mempunyai getaran frekuensi. Okey? Ataupun ialah frekuensi tenaga. Terutamanya apabila kita mempunyai anak-anak di sekeliling kita, kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mendidik mereka tentang yang betul dan salah serta yang hak dan yang batil. Kita bukan hanya melahirkan anak-anak kita demi melahirkan mereka. Kita juga bertanggungjawab mewariskan akhlak, budi pekerti dan minda yang positif kepada anak-anak kita. Kenapa? Sebab supaya mereka boleh menjadi versi terbaik diri mereka yang merupakan versi yang lebih baik lagi dari kita untuk mewujudkan peradaban yang mematuhi undang-undang dan masyarakat yang menyadari kewujudan dan beriman kepada Tuhan pada masa hadapan. Okey? Yang kedua, si ibu bertolak ansur dengan penderaan itu. Dia berpuas hati dengan apa yang sangat berbahaya baginya kerana cinta ataupun kasihan, simpati. Dia tidak bersedia untuk mengambil tindakan untuk menghentikan penderaan pertama kali serta-merta untuk semua, dirinya dan juga anak-anaknya, atau mengambil langkah yang perlu untuk menghentikan penderaan daripada berulang lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai beberapa tahun kemudian. Dia terus kekal dalam perkahwinan dan meneruskan kehidupan seperti biasa, menjadi isteri yang penyayang kepada suami pendera pada hari-hari yang baik atau normal. Walaupun dia mungkin tidak menjangka suaminya menjadi penagih dan menganiayanya selepas berkahwin. Ini adalah satu ujian untuknya sebenarnya. Dia kekal dalam perkahwinan walaupun selalu didera dan meneruskan kehidupan dengan bahagia pada hari-hari yang baik. Kelakuannya ini meletakkan getaran frekuensi tenaga dan tarikan magnetnya pada getaran berikut. Saya tidak suka didera dan disakiti, tetapi saya rela dan boleh menerima selagi saya masih sayangkan dia atau dia sayangkan saya. Dengan pemikiran begini, dia membenarkan penderaan itu berlaku secara tidak sadar kerana ketidakupayaannya atau keengganannya untuk mengakui secara sadar bahawa dia tidak sepatutnya membiarkan atau bertolak ansur dengan suami yang bersikap zalim dan pendera. Dia juga tidak sepatutnya membiarkannya berterusan walau bagaimanapun kerana dia akhirnya menceraikan suaminya, bercerai dengan suaminya dan berkahwin dengan seorang lelaki yang memberinya kebahagiaan setelah itu, membuktikan dia telah mendapatkan
pembelajaran minda sadar secara peribadi. Okey, sila ambil perhatian bahawa saya menyebut perkataan secara peribadi di sini yang bermaksud bahawa dia mengamati dan menghayati pembelajaran secara bersendirian saja. Sedangkan terdapat 4 jiwa lain yang tinggal di dalam rumah yang sama, iaitu anak-anaknya. Sekiranya si ibu tersebut tidak dapat atau enggan menghayati pembelajaran itu dengan minda sadar, dia akhirnya akan menarik dan mengahwini seorang lagi pendera atau penagih seperti bekas suaminya selepas bercerai. Okey. Yang ketiga, dia tidak duduk untuk bercakap dengan anak-anaknya dan menerangkan kepada mereka dengan minda sadar dirinya sendiri bersama anak-anaknya bahawa penderaan dalam perkahwinan atau dalam kekeluargaan adalah salah dan tidak boleh diterima. Dia menzalimi dan menyalahi dirinya sendiri. Okey, apabila dia tidak mengambil tindakan terhadap penderaan dan membenarkannya berterusan. Okey, mereka tidak sepatutnya mempertimbangkan untuk berkahwin atau kekal dalam perkahwinan dengan seorang penagih atau pendera. Okey? Dan si ibu juga tidak pernah berbincang dengan anak-anaknya tentang punca penceraiannya kerana dia tidak mahu bercakap tentang keburukan atau keaiban bekas suami yang dicintainya dahulu. Jadi dia beranggap bercakap tentang penagihan dan penderaan yang dilakukan oleh bekas suaminya kepada anak-anaknya adalah tindakan meracuni fikiran anak-anaknya terhadap bapa mereka sendiri. Inilah keadaan di mana kita memulakan kesilapan yang sangat besar dan yang akan berterusan hingga ke anak-anak, cucu dan keturunan generasi secara berterusan. Okey, tanggapan tidak perlu menjelaskan diri kita kepada sesiapa tidak sesuai untuk semua orang. Okey, dan juga tidak sesuai di dalam semua situasi. Okey, tanggapan dia ada mata, dia dah nampak sendiri. Dia ada telinga, dia dah dengar sendiri. Dia ada mulut, dia boleh cakap sendiri. Okey. Ini semua tidak sesuai. Okey, sebab pengeimbangan harus ada demi mengambil keputusan yang berkualiti dalam kehidupan dan masa hadapan. Tidak ada istilah tidak perlu menjelaskan diri anda kepada sesiapa. Kerana terdapat banyak penjelasan dalam kehidupan ni, terdapat banyak penjelasan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan demi menyelesaikan masalah dan memperbetulkan keadaan atau kesilapan. Lebih-lebih lagi di mana terlibatnya pihak berkuasa. Dan yang paling utama adalah pada kita semua yang mempercayai tentang kewujudan Allah atau Tuhan dan hari perbicaraan dan pembalasan. Di mana kita harus menjawab soalan-soalan dan kita harus menjelaskan kenapa kita buat itu, kenapa kita buat ini. Okey? Kita perlu menyedari perkara ini dan mula melihatnya dengan jelas seadanya dan bukan dengan cara pemikiran hanya untuk mengelak tekanan berfikir dengan sikap yang jujur dan rasional. Berhenti memaksa dan menyandarkan keinginan dan kehendak kita pada kebenaran mutlak. Kita harus mula melihat dan mengalami kehidupan dengan penuh ikhlas dan jujur. Bercakap tentang kebenaran situasi yang sedang berlaku dalam keluarga kita kepada anak-anak kita dan memberitahu serta mengingatkan mereka tentang apa yang betul dan salah, baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, okey dan tidak okey, halal dan haram, bukanlah bercakap buruk tentang pasangan, ibu bapa atau ahli keluarga kita. Sebaliknya, ia adalah perkara yang betul dan perlu demi mendidik anak-anak tentang apa yang tidak betul, apa yang tidak baik, apa yang tidak benar dan tidak boleh demi kebahagiaan dan masa depan mereka. Ibu yang terus kekal dalam perkahwinan semasa penderaan sedang berlaku dan berkelakuan gembira atau bahagia bersama penderanya pada hari-hari yang normal dan baik membolehkan minda bawah sadar anak-anaknya menetapkan frekuensi tenaga mereka pada getaran tidak mengapa untuk terus didera dan mendera. Kita boleh menjadi penagih. Okey, ini seterusnya juga menetapkan frekuensi tenaga dan tarikan magnet anak-anaknya kepada getaran. Saya tidak suka didera kerana ianya kelakuan yang zalim dan menyakitkan. Tetapi itu tidak mengapa dan saya boleh menerima penderaan. Saya juga rela didera.
sebagai pasangan atau ibu bapa, kita dibolehkan mendera dan kita boleh didera. Okey, kita boleh membiarkannya dan bertahan berterusan. Menjadi penagih adalah sesuatu yang salah, tetapi kita boleh menagih kerana pasangan dan anak-anak akan tetap menyayangi kita. Kita masih boleh gembira dan bahagia walaupun kita menagih, mendera dan didera. Okey, lalu apa yang berlaku? Nah, getaran frekuensi tenaga kita adalah tenaga getaran yang juga magnetik. Kanak-kanak itu akan membesar sebagai orang dewasa dengan mengeluarkan getaran tenaga seperti yang saya cakap tadi, iaitu getaran magnetik yang menarik kepada orang-orang yang memberi atau mengeluarkan getaran pada frekuensi atau kekerapan yang berikut ya. Saya seorang penagih. Saya juga mendera. Saya menyayangi orang yang menyayangi pendera dan penagih. Seperti saya walaupun saya mendera mereka dan menagih secara berterusan. Saya memerlukan dan mencintai seseorang yang terus menyayangi saya yang menagih dan mendera. Jadi nampak tak bagaimana anak-anak ni terus berkahwin dengan orang yang sama dengan bapa mereka. Okey, jadi di sini saya bukan bercakap tentang teori atau pengetahuan psikologi yang kebanyakan orang telah tahu dan perolehi melalui buku teks atau pengetahuan melalui pembelajaran material. Saya bercakap tentang bahasa dan getaran semula jadi otak kita. Frekuensi tenaga dan komunikasi medan magnet yang terjadi pada jasad dan tenaga batin serta kehidupan seharian kita. Tugas minda bawah sadar adalah Allah jadikan minda bawah sadar ni sebagai laluan untuk mengilhamkan ilmu yang masih belum diterokai dari alam tenaga yang bersifat ghaib. Okey, ia juga menyimpan semua pelajaran yang kita pelajari melalui pengalaman hidup kita. Masalah besarnya bermula apabila sesuatu pembelajaran dijalani hanya melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan tanpa pemahaman dan cara yang betul, iaitu melalui pernyataan atau pembelajaran fizikal dengan minda sadar. Inilah juga sebab mengapa kanak-kanak tidak boleh didedahkan kepada apa-apa bahan atau situasi kehidupan sebelum tahap usia yang sesuai dan tanpa kesedaran dan pernyataan bimbingan yang betul. Kalau mereka dah nampak kejadian-kejadian seperti ini, jadi menjadi satu tanggungjawab untuk ibu dan bapa duduk dan menjelaskan kepada anak-anak itu. Okey, ini harus, mesti dan wajib. Okey, kanak-kanak menyimpan semua yang mereka lihat, dengar dan rasa di dalam alam bawah sadar mereka kerana mereka masih belum dapat menggunakan minda logika, minda kritikal atau menganalisasi keadaan dan meluahkan perasaan melalui pertanyaan atau pernyataan secara jelas dan nyata. Mereka hanya melihat dan bertindak mengikut naluri. Mereka tidak memahami betul dan salah, bahaya atau selamat, atau berani atau takut. Okey, mereka diciptakan dalam vibrasi yang sangat tinggi dan positif, iaitu semua yang kita dapat dengan melihat, mendengar dan merasa dari peristiwa yang terjadi adalah perkara yang biasa, perkara yang normal dan perkara yang boleh diterima. Inilah sebabnya mengapa tanggungjawab sebagai ibu bapa bukanlah satu tugas yang boleh dipandang remeh, dan mengambil tindakan untuk menjelaskan adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu. Jadi ibu bapa ni harus boleh melihat kekurangan dan kelemahan diri sendiri atau kesilapan diri sendiri supaya mereka boleh duduk dan jelaskan pada anak-anak. Jangan ikut kesilapan ibu atau kesilapan ayah dan sebagainya. Okey, oleh itu apabila kitaran kesilapan salah laku atau corak negatif terus berulang sepanjang generasi kita, kita perlu mula menganalisa di mana, bila dan dengan siapa ia bermula dan mengapa. Melainkan melalui ketentuan Allah SWT, seseorang dari generasi keturunan di bawah diilhamkan dan mula mengetahui beberapa maklumat atau pengetahuan dan dapat memahami pembelajaran untuk membuat perubahan yang betul
supaya kitaran negatif dapat dihentikan. Kitaran corak negatif yang berulang sepanjang generasi seperti ini juga adalah apa yang sesetengah ahli terapi tenaga akan mengistilahkan sebagai kutukan atau sumpahan generasi. Ia tidak semestinya ada kena-mengena dengan sihir atau perkara-perkara mistik, tetapi ia boleh berlaku dan berwujud dari segi kutukan atau sumpahan dalam kategori tenaga melalui pemikiran emosi, sikap dan tingkah laku. Satu-satunya cara untuk berhenti dan membuat perubahan adalah melalui menetapkan dalam keadaan penuh sadar tentang niat yang jujur dan ikhlas dengan tegas dan tindakan yang konsisten. Ini akan mencetuskan pergerakan atau penganjakan atau bahasa Inggeris kata shift. Okey? Dalam frekuensi bertenaga yang ada dalam minda bawah sadar ke dalam minda penuh sadar atau kepada minda penuh sadar untuk kefahaman kesedaran tentang pembelajaran yang sedang berlaku. Dengan itu, kitaran corak negatif tidak akan lagi wujud pada generasi akan datang, insya-Allah, dan akan kekal sedemikian sehingga salah seorang daripada mereka di dalam keturunan generasi akan datang memutuskan untuk mengubah keadaan yang baik ini kepada keadaan yang tidak baik sekali lagi. Okey, dalam akidah Islam terdapat satu ayat dalam Al-Quran yang mana Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum, melainkan mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Okey, ini disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nombor 13 ayat nombor 11. Maksud ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadilan dan kebijaksanaannya yang sempurna tidak mengubah keadaan manusia daripada baik kepada buruk atau daripada buruk kepada baik, daripada senang kepada susah atau daripada susah kepada senang, melainkan mereka mengubah apa yang ada dari dalam diri mereka sendiri, yang secara harfiah bermaksud dari dalam diri sendiri. Ini juga merujuk kepada pemikiran, perasaan dan perwatakan atau kelakuan, iaitu yang merangkumi kedua-dua minda sadar dan bawah sadar. Okey. Oleh itu, jika kita berada dalam keadaan yang berintegriti, jujur, ikhlas, soleh dan baik, dan kita berkelakuan dalam keadaan tenaga negatif yang bertentangan, seperti menzalimi diri sendiri, contohnya menagih dadah atau alkohol, mengadakan hubungan di luar pernikahan, mencederakan diri sendiri atau menzalimi orang lain, seperti menipu orang dan memakan duit haram, memfitnah orang, mencedera atau membunuh orang, maka kita akan terpaksa menanggung akibat dari kelakuan kita yang daripada baik tu kita tukarkan jadi tak baik, iaitu dalam bentuk sesuatu bencana, kesusahan, masalah dengan paras yang setimpal, dan di antaranya ialah seperti yang saya katakan tadi, berupa kutukan generasi atau kitaran berulangnya sifat negatif sepanjang keturunan generasi kita. Ringkasnya lah untuk menghentikan kitaran negatif yang berulang kepada generasi keturunan kita, saya sarankan dengan cara yang berikut. Okey, pertama, kita harus duduk dan mengakui dengan penuh kesadaran akan kebenaran dan apa yang betul dan salah. Okey, itu pertama. Kedua, untuk mengakui dengan sejujurnya kesalahan dan kelemahan kita sendiri dengan penuh keikhlasan dan berikrar kepada diri sendiri dan kepada ahli keluarga yang terlibat melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan. Okey, untuk mengakui, yang ketiga, untuk mengakui akan kebenaran, keikhlasan dan kejujuran kesalahan pihak lain. Okey? Mengakui akan, dengan kebenaran, keikhlasan dan kejujuran akan kesalahan pihak lain yang terlibat, termasuk kelemahan mereka dengan secara sadar, mengatakannya kepada diri sendiri dan ahli keluarga yang terlibat, sama ada melalui mungkin ahli keluarga ini terlibat hanya dengan melihat atau hanya dengan mendengar atau hanya dengan perasaan atau dengan perbuatan atau kesemuanya. Ahli-ahli keluarga ni selalunya anak-anak. Okey, jadi kita kena duduk dengan mereka, okey, dan mengakui kesemuanya ini. Okey, dan keempat, menetapkan niat yang jujur dan ikhlas untuk membuat perubahan
dan mengisytiharkan tindakan yang perlu diambil dengan penuh kesadaran dan penglibatan semua pihak yang berkenaan, anak-anak, okey, dalam keluarga. Tidak kira dalam salah satu atau semua situasi yang saya katakan sebelum ini, iaitu sama ada mereka terlibat dari segi penglihatan, mereka terlibat dari segi pendengaran, atau mereka terlibat melalui perasaan atau perbuatan. Okey. Kelima, ambil langkah yang wajar dan perlu serta pastikan bahawa pemikiran, pendengaran, perasaan dan perbuatan atau tindakan semuanya sejajar dengan niat yang satu di antara semua pihak sepanjang keseluruhan proses. Okey? Contohnya kalau niatnya nak berhenti dari menagih dadah, harus isytiharkan. Okey? Dan semua yang terlibat tu kena buat perbuatan, semuanya harus sejajar lah. Sejajar dengan niat tu. Semua kena ikut. Maksudnya kalau harus sejajar dengan fikiran, harus sejajar dengan perasaan dan sejajar dengan perbuatan. Niat tu tak boleh fikir je, rasa je tapi tak nak buat. Atau tak boleh nak rasa aja, niat aja tapi tak nak fikir. Tak boleh. Jadi fikiran, perasaan dan perbuatan semuanya harus sejajar. Okey? Keenam, lebihkan berhubung, mendengar dan berkomunikasi dengan bahagian gaib diri kita atau batin kita yang secara lazimnya adalah kata-kata kebaikan dan positif atau persangkaan yang baik dan seimbang. Seimbang tu maksudnya kalau kata hati kita berkata, perkara ni tidak baik. Tidak baik sebenarnya apa yang dibuatkan ni. Makanya tu harus ada seimbang lah. Kalau baik, kita katakan baik. Kalau tidak baik, kita katakan tidak baik. Kejujuran tu mesti ada. Okey? Jadi, kita harus selalu berhubung dengan badan gaib kita atau badan tenaga kita. Iaitu roh kita. Okey, jadi itulah cara-cara untuk mengakhirkan atau menghentikan kitaran negatif dalam keluarga kita dan keturunan kita yang seterusnya. Semoga maklumat yang saya kongsikan ini bermanfaat. Jika anda rasa perkongsian saya membantu, sila langgan saluran YouTube saya supaya anda akan dimaklumkan apabila saya menyiarkan maklumat baru untuk dikongsi di halaman YouTube. Okey, sila tinggalkan komen anda di bawah jika anda ingin berinteraksi melalui soalan, berkongsi pendapat dan pengalaman anda. Anda juga boleh mengetahui dengan lebih lanjut tentang diri saya dan perkhidmatan yang saya berikan melalui laman web dan pautan media sosial saya yang telah saya senaraikan dalam kotak keterangan di bawah, di saluran YouTube saya. Jadi sehingga video saya yang seterusnya, semoga anda sentiasa dirahmati Allah dan terima kasih kerana menonton. Sehingga di lain kesempatan, jaga diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.